Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Bertemu kembali rentasan berita edisi 922. Saya Zawaz Yusof dan antara paparan utama malam ini. Siapa sebenarnya yang membawa kebatilan? Berhenti pesenda rakyat dengan makan mi segera. Wanita amanah terkejut, kecewa. Moratorium sebenarnya untuk menjaga bank atau untuk menjaga rakyat? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang pada 4 Julai menulis sebuah rencana yang bertajuk Mengikut Pemimpin Sampai ke Akhirat. Dalam tulisannya, beliau menyeru sebagai orang yang beriman, kita hendaklah taat kepada ulil amri atau orang-orang yang berkuasa. Ulil amri ialah para pemimpin yang memenuhi syarat dan para ilmuwan yang memelihara petunjuk Allah dan cara pelaksanaannya yang adil. Bukan alasan lagi, kononnya kini kita tidak mampu dilaksanakan Islam kerana tiada persediaan dan alasan-alasan lain seperti Islam tidak sesuai pada zaman ini. Namun sebaliknya secara terus-menerus melaksanakan perkara selain daripada ajaran Islam yang dikatakan lebih baik. Walaupun apa yang dilakukan itu gagal menyelesaikan masalah di negara penciptanya, katanya. Menurut beliau, inilah alasan mereka yang melaksanakan agenda musuh Islam yang tidak memberikan tempat dan peluang kepada Islam, atau juga alasan mereka yang buta Al-Quran dan jahil ilmunya. Kata Hadi, Allah Subhanahu Wa Taala telah menegaskan bahawa mereka yang diberikan amanah pemimpin, syaratnya ialah kalangan yang erat hubungannya dengan Allah, menegakkan ekonomi yang adil, melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar, serta berwawasan hari akhirat. Bukanlah dilantik pemimpin daripada kalangan mereka yang fasik, pembohong, yang menipu rakyat, tidak melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar serta hanya berwawasan dunia tanpa mengambil kira perhitungan pada hari pembalasan di akhirat kelak, ujar Hadi. Tulisan Hadi ini muncul beberapa hari selepas kenyataan media Istana Negara yang kali ketiga bertarikh 29 Jun 2021 bahawa Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah menzahirkan pandangan bahawa Parlimen boleh dan perlu bersidang. Siapa yang ditomahnya sebagai musuh Islam itu telah dinyatakan dalam tulisan beliau sebelum ini. Justru selain membayangkan pujian terhadap dirinya dan ahli partinya sendiri, tulisan ini secara tersirat memberi amaran kepada rakan ta'awunnya iaitu UMNO supaya jangan menyokong Pakatan Harapan jika wujud undi tidak percaya terhadap ulil amrinya Tan Sri Mahyadin Yassin. Ini amat jelas apabila beliau menyambung bebelannya dengan secara terus terang menyerang Pakatan Harapan walaupun gagal menampilkan contoh yang mantap. Di Malaysia pula, wabak politiking yang dialami agak berbeza, tetapi virusnya merebak dengan sangat meluas. Bermula apabila kerajaan Pakatan Harapan yang memenangi pilihan raya dengan janji dan manifesto yang sebahagian besarnya adalah bohong dan menipu. Mereka juga mendapat dukungan media sosial upahan tanpa sempadan yang menyebarkan pelbagai penipuan, berita palsu dan sebagainya, sehingga mereka berjaya mencapai kemenangan dan menubuhkan sebuah kerajaan yang membawa pendekatan liberal yang tidak sesuai dengan masyarakat negara ini. Dakwanya dalam tulisannya pada 5 Jun lalu yang turut diterbitkan Harakah Daily. Menurut beliau, akhirnya kerajaan Pakatan Harapan tumbang secara demokrasi apabila adanya keinsafan dalam kalangan sebahagian ahli parlimen yang kembali ke pangkal jalan bagi menyelamatkan negara. Namun begitu, pandemik politiking gila untuk berkuasa semula masih menjalar menular wabaknya sehingga tidak mempedulikan wabak COVID-19 yang mengancam nyawa rakyat, katanya.
Beliau juga menuduh pemimpin Pakatan Harapan berusaha menubuhkan jajaran baharu sehingga mengheret semua pihak berpolitiking. Raja-Raja Melayu sepatutnya tidak diheret berpolitiking kerana baginda masih banyak tugas-tugas yang lebih penting daripada melayan kehendak mereka yang berpenyakit politiking itu, tegasnya. Kelakar. Siapa yang derhaka sebenarnya? Ingkar titah Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu supaya Parlimen bersidang dengan secepat mungkin sehingga baginda terpaksa mengulanginya. Bukankah gerombolan yang merampas mandat rakyat yang kononnya tindakan demokrasi yang turut didokong oleh Hadi dan partinya? Sedangkan Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu sedar bahawa darurat yang dilaksanakan sejak 12 Januari lalu langsung tidak ada kesan kepada penularan pandemik COVID-19 yang semakin ganas. Rakyat semakin menderita, hilang mata pencarian sehingga bilangan membunuh diri semakin meningkat. Mereka mengangkat bendera putih kerana sudah tidak nampak jalan keluar daripada kesengsaraan. Namun pemimpin PAS kata ia kerja orang gila. Justru siapa sebenarnya yang tidak sedar diri? Siapa yang dilantik memegang jawatan sebagai Duta Khas Perdana Menteri yang bertaraf Menteri ke Timur Tengah kononnya untuk membawa pelaburan masuk ke negara ini? Sudah berapa bilion pelaburan dari Timur Tengah yang dibawa Hadi sejak beliau menjadi Duta Khas tersebut? Hadapilah pemimpin Pakatan Harapan pada mesyuarat khas penggal ketiga Parlimen ke-14 yang diadakan selama 5 hari mulai 26 hingga 29 Julai dan 2 Ogos bagi Dewan Rakyat dan 3 hari mulai 3 hingga 5 Ogos 2021 bagi Dewan Negara. Tepuk dada, tanyalah hati nurani. Jangan hanya berkokok di media sosial tetapi ponteng pula di Parlimen. Jom channel kembalikan kata-kata Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang digunakan untuk kalian yang waras untuk berfikir. Kembali kepada kebenaran lebih baik daripada berterusan kerana dalam kebatilan. Syamsuddin Al-Qurtubi, Tafsir Al-Qurtubi. Kempen kibar bendera putih terus mendapat respons daripada kalangan rakyat yang dilanda masalah sejak kehilangan punca pendapatan akibat Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang berterusan. Warganet turut memudahkan mereka yang mengibarkan bendera putih supaya dilihat oleh pihak yang prihatin menerusi penubuhan grup dalam Facebook. Sebuah grup bernama Kempen Rakyat Malaysia Kibarkan Bendera Putih mendapat lebih 6,800 ahli turut menjadi tumpuan mereka yang memerlukan bantuan. Sementara itu, grup Solidariti Rakyat Bendera Putih mempunyai lebih 8,900 ahli. Terdapat juga beberapa grup lain yang juga digunakan sebagai platform untuk menyalurkan maklumat berhubung mereka yang memerlukan bantuan. Rata-rata mereka yang mengadu terputus makanan dan keperluan asas menyatakan sudah tidak tahu bagaimana hendak menghadapi masa depan yang gelap tanpa pekerjaan. Ada yang mempunyai anak kecil yang perlukan pampers, ada yang mempunyai anak istimewa, ada pula yang menjaga ibu bapa yang uzur, ada ibu tunggal dengan anak yang ramai dan sebagainya. Ada juga yang tinggal beramai-ramai di bilik yang sempit atau menghuni rumah yang daif. Mereka bukan tinggal di rumah banglo mewah sambil makan mi segera dalam piring atau mangkuk seramik cantik seperti yang dilihat dalam imej pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional yang tular di media sosial. Antara yang pernah memuat naik imej pemimpin Kerajaan Perikatan Nasional ialah Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dan Menteri Pengangkutan Datuk Seri Wee Ka Siong. Nak makan mi segera makan ajalah, tak perlu muat naik imej ke media sosial seolah-olah kalian kononnya bersama-sama rakyat. Ia tidak menaikkan martabat kalian walau seinci pun. Malah ia seumpama sindiran kepada mereka yang terpaksa makan mi segera kerana kehabisan makanan atau kerana hanya mi segera yang mampu mereka beli untuk mengisi perut. Sudah tentu situasi ini berbeza dengan menteri yang makan mi segera sedangkan di pergelangan tangan terpacak jam tangan berjenama mewah. Biarpun dinafikan, tetapi Allah Maha melihat. Keadaan rakyat yang berhadapan dengan PKP sudah tentu amat berbeza dengan pemimpin Perikatan Nasional yang mampu kenduri-durian bersama rakan-rakan mereka. Rakyat tengah susah. Menurut statistik Polis Diraja Malaysia PDRM, 631 kes bunuh diri direkodkan sepanjang tahun 2020 dan 468 kes dalam tempoh Januari hingga Mei 2021. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Abdul Jalil Hassan berkata, sepanjang tempoh 2019 hingga Mei 2021, seramai 281 lelaki dan 1,427 orang wanita dilaporkan membunuh diri. Abdul Jalil berkata 3 punca utama yang menyebabkan kejadian bunuh diri adalah bangsa menghadapi masalah keluarga, tekanan perasaan dan juga masalah keuangan. Adakah menteri-menteri yang makan mi segera itu mengalami kegetiran seperti mereka yang akhirnya nekat membunuh diri? Sungguh, penderitaan mereka lalui amat memilukan. Justru berhentilah berlakon makan mi segera itu.
Angkatan Wanita Amanah Awan Kelantan menzahirkan rasa amat terkejut dan seperti tidak percaya dengan paparan video yang dikaitkan dengan Timbalan Menteri Pertanian perkahwinan secara online dengan jurunikahnya berada di negara jiran. Menurut ketuanya Dr. Hafizah Mustaqim, Timbalan Menteri berkenaan bukan sahaja penggubal undang-undang tetapi juga terlibat sebagai pelaksana kerana menganggotai cabang eksekutif iaitu anggota Kabinet Tadbir Urus Negara. Tidak timbul tentang beliau berkahwin lagi kerana ini urusan peribadi beliau. Namun cara perkahwinan itu dilakukan yang menimbulkan persoalan. Urusan dan tata cara perkahwinan amat dititik beratkan dalam agama dan perundangan dalam negara ini kerana ia melibatkan tanggungjawab, hak dan kebajikan semua pihak, ujar Hafizah dalam satu kenyataan. Menurut beliau, Awan sangat kecewa di saat peniaga di Pasar Teman RTC Tunjung bergelut menjual hasil tani dan terpaksa menanggung kerugian membuang buah pau kerana tak laku disebabkan kekurangan pelanggan. Timbalan Menteri Pertanian nampaknya lebih mengutamakan kepentingan peribadi daripada membantu mencari solusi. Adakah ini yang mahu ditunjukkan oleh Menteri dan Ahli Parlimen dari Parti Islam yang memerintah negara dan negeri? Sebelum ini mereka kelihatan lebih berminat membeli Mercedes di saat rakyat kesempitan sehingga terpaksa mengibarkan bendera putih. Ada juga menteri mereka yang terpalit dengan dakwaan berdua-duaan dengan usahawan terkenal bidasnya. Hafizah juga mempertikaikan komitmen PAS sebagai pejuang isu umat Islam. Kemana perginya isu hudud RUU 355, pembelaan kematian arwah adik, pengharaman judi dan penjualan arak dan pembelaan pakaian pramugari yang pernah dilaungkan sebelum ini? Adakah semua itu hanya retorik dan slogan semata-mata? Soalnya, beliau berkata rakyat sebenarnya hampa dengan prestasi para pemimpin PAS. Mungkin benar pihak yang mengatakan kerana cara mendapat kuasa itu melalui pintu belakang dan tebuk atap, maka langkah yang menyusul juga sumbang dan tidak betul. Apapun rakyat hari ini sebenarnya sangat bijak dalam menilai, tegasnya. Hafizah turut memetik kebenaran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud jika amanat telah disesiakan, tunggu saja kehancuran terjadi. Ada seorang sahabat bertanya bagaimana maksud amanat disesiakan. Nabi menjawab, jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Identiti pemimpin PAS itu dapat dikenal pasti berdasarkan imej sijil nikah yang turut tular yang tertulis nama Cik Abdullah bin Maknawi. Bagaimanapun, Majlis Agama Islam Wilayah Narathiwat di Thailand menafikan telah menjalankan majlis akad nikah secara dalam talian seorang ahli politik Malaysia yang bergelar Datuk dengan isteri ketiganya. Timbalan yang di-Pertua Majlis Agama Islam Wilayah Narathiwat Abdul Aziz Cik Mamat berkata pihaknya tidak pernah meluluskan akad nikah secara dalam talian untuk digunakan para imam di wilayah berkenaan setakat ini. Kami diberitahu bahawa pasangan itu telah menggunakan khidmat imam dari Masjid Sungai Golok dan perbualan antara pengantin perempuan dan imam diadakan melalui video. Katanya seperti dilaporkan kepada New Straits Times NST Ahad lalu. Abdul Aziz juga menafikan pernah mengeluarkan surat nikah kepada pasangan berkenaan. Menurut beliau, pihaknya akan menyiasat majlis akad nikah berkenaan termasuk memanggil imam yang terlibat dalam majlis akad nikah tersebut. Perkahwinan antara Cik Abdullah dan pasangannya didakwa dilakukan pada 1 Jun lalu yang kemudiannya menjadi viral menerusi sebuah klip video di platform media sosial. Sementara itu, ahli politik berkenaan dalam jawapan ringkas WhatsApp kepada NST hanya berkata, doakan sahaja saya. Itulah yang dilakukan oleh pemimpin PAS di saat rakyat yang sedang bergelut dengan kesengsaraan kerana kehilangan pekerjaan akibat perintah kawalan pergerakan PKP. Rakyat yang terkesan menolak tepi rasa malu mengibarkan bendera putih untuk memohon bantuan. Walaupun demikian, tindakan mereka tidak menyalahi undang-undang. Sebaliknya, lain pula perangai pemimpin PAS. Seolah-olah undang-undang negara telah dicurangi. Tidakkah mereka ada sedikit rasa malu? Ahli Parlimen Bukit Mertajam Steven Simpola menyelar dasar moratorium yang baru diumumkan oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Menurut Steven, moratorium pembayaran balik pinjaman bank melalui pemulih ini umpama cantik dilihat, sedap didengar tetapi tak boleh dipakai. Beliau berkata moratorium di bawah pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi atau pemulih ini amat jauh berbeza daripada apa yang dikehendaki dan diperlukan rakyat. Ia bukan moratorium automatik, bukan moratorium tanpa syarat dan bukan moratorium tanpa faedah. Ujar Steven, rakyat masih perlu memohon dengan pihak bank kerana ia bukan automatik. Beliau turut mempersoalkan sikap bank negara yang membisu selepas seminggu pengumuman moratorium dibuat oleh Tan Sri Mahyadin Yassin. Adakah ini bermakna kerajaan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak bank untuk menentukan cara pelaksanaannya?
Adakah setiap bank bebas menetapkan syarat permohonan, pengiraan faedah, tempoh bayaran balik dan sebagainya? Jika benar, adakah bank akan berpihak kepada rakyat sedangkan menteri sendiri sudah beberapa kali mengeluarkan kenyataan yang menjaga kepentingan serta keuntungan bank? Soalnya dalam satu kenyataan, Steven membidas moratorium ini kerana golongan yang paling tidak mampu membayar pinjaman berbulan-bulan mendapati bahawa mereka tidak layak untuk moratorium. Ini kerana syarat utama ialah peminjam yang mempunyai tunggakan sebelum ini tidak layak untuk mendapatkan moratorium. Rakyat telah menuntut moratorium automatik sejak tahun lalu kerana sudah tidak mampu lagi membayar pinjaman bank. Jadi apakah fungsi moratorium terbaru ini? Sekadar cantik dilihat, sedap didengar, tetapi tidak dapat memberi manfaat sebenar kepada golongan yang paling memerlukan bidasnya. Kata Steven, moratorium terbaru ini masih tertakluk kepada faedah sepanjang tempoh penangguhan yang bergantung kepada bank masing-masing termasuk jenis produk pinjaman yang ditawarkan kepada pelanggan. Dalam kata lain, jika mendapat moratorium sekalipun, keuntungan bank tetap terpelihara. Akhirnya, peminjam terpaksa membuat bayaran bulanan yang lebih tinggi selepas tempoh moratorium ataupun melanjutkan tempoh hutang jelasnya. Steven mendakwa kerajaan berkali-kali menolak untuk melaksanakan moratorium automatik sejak tamatnya moratorium pertama pada bulan September 2020. Malah kerajaan memberi alasan seolah-olah hanya berminat untuk menjaga kepentingan serta keuntungan pihak bank. Hakikatnya, sektor perbankan masih lagi mempunyai untung besar berjumlah 23 bilion ringgit pada tahun 2020 walaupun telah memberikan moratorium automatik 6 bulan dan seterusnya moratorium bersyarat. Pada tahun sebelumnya, sektor ini mencatat keuntungan 32 bilion ringgit. Rakyat sudah terpaksa memecah tabung simpanan hari tua melalui pengeluaran KWSP sebanyak 78 bilion ringgit. Jika rakyat boleh berbelanja 78 bilion ringgit, takkanlah pihak bank tidak boleh berkorban sedikit. Soalnya, beliau juga mengingatkan bahawa semasa krisis ekonomi 1985-88 dan 1997, kerajaan menggunakan berpuluh-puluh bilion ringgit sumber wang negara dan wang cukai rakyat untuk menyelamatkan bank. Kini apabila rakyat sedang susah, takkanlah kerajaan hanya menjaga kepentingan bank dan bank hanya risau tentang keuntungan mereka semata-mata, tegasnya. Sebelum ini, Ahli Dewan Undangan Negeri Perubatan Pasir Muhammad Faiz Fazil menyifatkan moratorium kali ini adalah lebih teruk daripada apa yang diumumkan tahun lalu. Beliau juga heran kenapa konsep moratorium tidak ditambah baik untuk menolong rakyat dalam keadaan ekonomi yang semakin parah yang menjejaskan peniaga kecil dan sederhana PKS. Walaupun perniagaan PKS dihimpit teruk dan hidup rakyat semakin tertekan, namun nampaknya situasi banker jaga banker masih tidak juga berubah. Kini situasinya berbeza di mana ramai golongan M40 jatuh menjadi B40. Bank Dunia pula menurunkan unjuran pertumbuhan ekonomi atau KDNK daripada 6% kepada 4.5% bagi tahun ini. Inikah caranya Perikatan Nasional yang didokong oleh PAS dan UMNO menolong kira-kira 450,000 usahawan Melayu, kira-kira 53% daripada keseluruhan 960,000 yang berdaftar dengan Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana atau SME Corp. Inikah caranya Perikatan Nasional menyelamatkan negara, bangsa dan agama setelah merampas mandat rakyat menerusi tebuk atap? Apa yang jelas, kerajaan ini diperintah oleh golongan Wabidah yang mementingkan diri sendiri, bukan kepentingan rakyat. Jawab dengan jujur, siapa sebenarnya yang menyusahkan rakyat? Jom Channel memihak kepada kebenaran dan keadilan. Rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dalam reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof, terima kasih untuk perhatian. Jumpa lagi esok. Assalamualaikum, salam sejahtera.